Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sing soal, hal tumkinu ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala bil basari? Adakah mungkin oleh melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala? Basar makna mata kepala. Ini salah satu daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu dapat melihat Allah Ta'ala. Tengok jin jawab, ru'yatullahi ta'ala, bermula dapat nampak Allah Subhanahu wa ta'ala bil basari dengan mata kepala, mumkinatun. Ialah terima sungguh, terima tidak. Mana benda boleh berlaku. Umurun mumkinah. Perkara-perkara yang termasuk daripada perkara yang terima berlaku, terima tidak. Bukan mustahil, bukan wajib, tidak. Ini nisbahnya apa dia panggil? Semata-mata akal lah. Sebab tu dia kata mumkinatun aqlan. Perkara yang harus nisbah akal. Nisbah akalnya harus. Kemudian nisbah datanya Al-Quran yang menjanjikan dapat nampak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika tu orang panggil wajib syara' aridi. Wajib syara' aridi. Mana? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Tuh. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'i. Wujuhun yawma idzin nadirah. Wajah-wajah mereka itu cerah cuaca. Tuh. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhan mereka itu nampak. Hadis Nabi pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian semua satarawna rabbakum, selagi dapat nampak akan Tuhan kalian, kama tarawnal qamar, seperti kerana kamu melihat kalian melihat akan bulan lailatul badri, pada malam purnama. Ananya orang panggil nisbah cerah jelas, tak terselindung sedikit pun. La tudammuna fi ru'yatihi. Tidak terselindung kalian daripada pada melihat akan dia. Mana? Jelas. Bukan kata Tuhan tu supaya bulan purnama, bulan gote tu bukan. Tu orang panggil apa? Tasbih pada pihak jelas tu. Tu pada pihak jelas nampak tu seumpama tengok bulan malam purnama jelas. Tak ada selindung apa. Tu orang panggil bulan tu cerah dengan kepenuh. Penuh orang panggil apa? Bentuk dia tu. Tapi Tuhan tu tak ada bentuk lah.
Nak cerita katanya apa? Ru'yatullah akhirat kelak. Nah, nampak ru'yah dengan makna idrak. Nah, nampak Allah Ta'ala akhirat kelak tu dengan mata kepala. Jelas nampak Allah Ta'ala. Tak ada selindur sikit pun. Sebab tu dia panggil amrun mumkinatun. Nah, perkara-perkara yang termasuk daripada perkara yang mungkin. Nah, yang ni akli lah. Ni sebuah akalnya orang panggil perkara-perkara yang harus pada akal. Tu bukan wajib akal, bukan mustahil akal, tidak. Tu. Wa waqi'atun, dan berlaku fil jannati, dalam syurga, lil mu'minina, bagi orang-orang beriman pada Allah Ta'ala ni, naqlan. Tu. Yang ni naqlan ni nisbah dinakalkan dalil daripada Quran dan hadis. Tu. Apa? Dalam mata Kharidah tu sebut mana? Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi, apa tu? Fi jannatil khuldi bila tanahi. Apa tu? Idzil wuqu'u jaizun bil aqli. Malaikat yang kecil baca bil fi'li tak semua. Tahu apa dia baca bil fi'li. Nah. Mana? Apa tu? Baca apa? Idzil wuqu'u jaizun bil naqli. Yusuf. Macam mana boleh dok baca tak ingat-ingat? Arjun. Tanya orang tukar baca. Mana? Baca. Wajzim akhi. Ada? Suka siapa? Tak ingat pun moting lama. Lepas tu? Lepas tu? Satu lagi. Tak ingat? Tak ingat kena ingat ah. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Ada? Idzil wuqu'u jaizun bil aqli. Ada? Wa qad ata bihi dalilun naqli. Ada. Alah. Tu ayah dia sungguh. Gerang aku tak ayah dia arak ke dia. Ya pula dak arak kau orang. Wajzim akhi, jazam lahir saudara. Mana ni? Tu dah menteri, saudara-saudari. Nah. Wajzim akhi, jazam yakin olehmu hai saudara. Bi ru'yatil ilahi, dengan dapat nampak Tuhan. Fi jannatil khuldi bila tanahi. Nah, di dalam syurga. Nanti akhirat kelak dalam syurga bila tanahi. Tidak ada keputusan, tak putus bila tanahi. Kenapa kau kita kena yakin itu? Idzil wuqu'u jaizun bil akli. Kerana berlakunya dapat nampak Allah Ta'ala tu harus pada akal. Wa qad ata bihi dalilun naqli, dan sesungguhnya telah datanglah ia, telah datanglah dengan dia harus tu dapat lihat Allah Ta'ala dalam syurga tu bin naqli, dengan dalil yang dinakalkan daripada Quran dan hadis. Nah. Tu. Jadi harus dapat nampak Allah Ta'ala ni harus. Pada akalnya harus, serta wajib aridi pada syaraknya, kerana datang janji daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu khilafan lil mu'tazilati. Tu khilafan lil mu'tazilati wan najjariyati wal khawariji waz zaidiyati minar rawafidhi. Begitu. Khilafan ay ukhalifu khilafan. Aku menyalahi akan sebagai menyalahi.
Dengan kata haruh pada akal serta berlaku dalam syurga dapat nampak Allah Ta'ala dengan dalil yang didatangkan daripada Quran dan hadis naqal tadi tu, khilafan lil mu'tazilati, hal keadaan aku menyalahikan akan sebagai menyalahi lil mu'tazilati, bagi puak mu'tazilah. Ini hak sahihnya dalam perbahasan ilmu akidah. Hak sahihnya kalau bab ru'yatullah dan lain-lain lagi lah. Mu'tazilah. Memanglah sebab Imam Abu Hasan Asy'ari itu seteru dianya ialah Mu'tazilah. Kerana dulu dia Mu'tazilah, kemudian taubat daripada Mu'tazilah, lawan Mu'tazilah. Tapi bukan Mu'tazilah saja hak beriktikad kata tak dapat nampak Allah Taala ni. Wan Najjariyati, puak Najjariyah pun sama agak satu firqah. Wal Khawariji dan puak Khawarij sama agak. Tu. Waz Zaidiyati dan puak Zaidiyah. Puak Zaidiyah tu minar Rawafidi, setengah daripada puak Syiah juga. Tapi Syiah hak rengeh lah. Tidak seperti Syiah hak lain tu berat-berat saja. Tu. Ustaz dan kekawan syurga semua, saya dengan rada hatinya malam ni nak minta doa agar Allah Ta'ala beri kesembuhan untuk Abah Ipah saya, Zulkifli, yang telah ditidurkan sejak semalam, dan isterinya Maryam yang sedang bertaruh dengan COVID. InsyaAllah pakat doa belaka tu. Pakat doa mudah-mudahan nak berkat kita mengaji ni, mudah-mudahannya Allah Ta'ala beri kesembuhan pada Abah Ipah siapa ni? Abah Ipah siapa ni? Siapa ni? Kak Rohayati, Kak Yati. Kak Yati Johor. Kita pakat berdoa lah dalam hati masing-masing, mudah-mudahannya diberi kesembuhan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tu. Jadi fuak Mu'tazilah dia kata, Tuhan tak nabi apa nama ni? Allah Ta'ala tu tak dapat dilihat, tak dapat nampakkan dengan mata-mata kepala. Kenapa? Kerana Tuhan kata kepada Nabi Musa, qala lan tarani. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musanya, lan tarani, kalian engkau tak dapat lihat aku. Di puak Mu'tazilah, lan tara tu, lan tu orang panggil nafi lil mu'abbad. Nafi ta'bid dia panggil. Nafi selama-lamanya. Tu. Adapun ahli sunnah wal jamaah bukan nafi mu'abbad. Kenapa? Kerana Tuhan gantung pula situ. Walakin unzur ilal jabali. Akan tetapi kamu lihatlah pada bukit. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Maka jika tetaplah kedudukannya bukit itu, maka selagi dapat nampak akan daku. Engkau akan dapat lihat aku. Maka ta'liq dengan benda yang jaiz tu jaiz juga. Tu. Ta'liqu bil jaizi jaizun. Gantung sesuatu, ta'liqu syai' bil jaiz, jaizun. Gantung sesuatu dengan perkara yang haruh, itu haruh jugalah hukum dia. Mana Tuhan gantung kata apa? Tuhan gantung melihat tu dengan tetap kedudukan bukit Tur Sainat tu. Maka gantung dengan benda haruh, kedudukan bukit tu tetap tu haruh, maka lihat juga haruh. Tu kaedah dia. Tu kan Nabi Musa alaihi salam kan? Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Tak kala mana datanglah oleh Nabi Musa ke tempat miqat kami, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Wa kallamahu rabbuhu, dan berkata-katalah akan Nabi Musa tu oleh Tuhannya. Nabi Musa tu kalimullah. Dapat bermukalamah dengan Allah Ta'ala tanpa wasitah apa-apa. Qala rabbi arini anzur ilaika. Lalu berkatalah Nabi Musa, Rabbi, hai Tuhan, arini, berilah pada aku, anzur ilaika, dapat nampak engkau. Itu. Tu Nabi Musa minta. Maka Nabi Musa minta itulah dalil kata perkara tu harus pada akal. Baik tak? Kalau orang panggil dapat nampak Allah Ta'ala tu mustahil akli, Nabi Musa tak akan minta. Kenapa? Takkan Nabi Musa tu bodoh hukum akal. Jadi Naufal pula paling cerdik pada Nabi Musa gitu. Apa Nabi Musa minta benda mustahil pada akal? Tak cerdik gitu lah. Popo orang yang tikak Nabi tu tak cerdik pada kita. Kita tu lebih cerdik pada Nabi.
Tu dalil kata orang panggil mumkinatun aklan tadi tu mana? Tu Nabi Musa minta gitu. Nah, Nabi Musa minta itulah tanda kata harus pada akal. Kalau mustahil pada akal yang Musa tak minta, lah kenapa? Oh, minta apa benda mustahil pada akal? Benda mustahil pada akal apa? Benda tentu tidak lagi, tak ada lagi, tak berlaku. Kalau berlaku bohong dia panggil, betul tak? Tu. Maka Tuhan kata qala lan tarani. Lan tu bukan nafi lil mu'abbad. Mutlakun nafi je, semata-mata nak nafi je. Dalilnya apa? Dalilnya ada qarinah mana? Tuhan kata pula fa inistaqa walakin unzur ilal jabal. Akan tetapinya walakin zur ilal jabal, akan tetapinya lihatlah kepada bukit. Nah, fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Tuhan kata kalaulah bukit itu tetap kedudukan dia, maka selagi dapat melihat engkau akan daku. Artinya lihat Allah Ta'ala tu perkara yang harus. Kenapa? Ta'liku ru'yah. Nah, tu. Apa? Bijaizin, dengan sesuatu yang harus. Jaizu. Ru'yah tu pun jaizu enggak? Nah. Ta'liku syai' bil jaizu. Menggantungkan sesuatu dengan perkara yang harus tu harus enggak? Maka kerana tu orang panggil perkara yang harus pada akal. Lepas tu Nabi Musa tak dapat lihat tu. Ya ni kerana apa? Kerana tu khususiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Tuhan cerita falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Maka tak kala mana Allah Taala mempernyatalah oleh Allah Taala tu bagi bukit, akan bukit. Allah Taala tajalli pada bukit. Ja'alahu, nescaya menjadilah Allah Taala akan dia bukit tu dakkan bergegar. Wa kharra Musa sa'iqa, maka rebahlah Nabi Musa. Nah, hal keadaan pensan. Nah, tu tak dapat nampak zat Allah Taala di dunia. Di dunia. Tapi akhiratnya dapatlah. Nah. Tu. Baik, habis itu. Kalau gitu yang kaedah fa'in, kerana apakah orang panggil perkara ni mumkinatun aklan? Wa waqi'atun bin naqli. Nah, perkara yang harus pada akal dan berlaku dengan sebab dalil syarak Quran hadis tu datang mari janji. Fa innallaha ta'ala, kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maujudun, yang ada. Allah Ta'ala tu ada. Ustaz, berapa kali kita boleh ru'yatullah dalam syurga? Hak ni tak boleh nak tanya saya sebab saya sendiri pun tak masuk lagi syurga. Ni. Dia kira nikmat Allah Taala bagi tu tak apa? Tidak orang panggil boleh dibilek lah. Ada orang dapat lihat sekali je. Ada orang dapat lihat beberapa kali, seminggu sekali, sebulan sekali. Gitu. Dia melihat atas qadar makrifat dia ke Tuhan mula di dunia lah. Tu sebab ru'yatullah ni satu nikmat yang sangat besar. Satu nikmat yang sangat besar. Nah, tajalli tu makna menyata, menzahir. Nah, tajalli. Tu. Nikmat sangat besar lah. Sehingga hingganya fayansaunan na'ima idza ra'auhu. Fayansaunan na'ima idza ra'auhu. Tu. Maka lupalah mereka itu orang ahli syurga tu an-na'ima akan segala nikmat-nikmat yang lain dalam syurga idza ra'auhu, apabila nampak akan dia Allah Taala. Tu. Faya khusrana ahlal i'tizali. Maka alangkah ruginya. Tu. Ruginya, maka ruginya bagi puak-puak Mu'tazilah. Faya khusrana ahlil i'tizali, maka ruginya bagi puak-puak Mu'tazilah. Kenapa? Mu'tazilah kata tak dapat apa, orang tak dapat lah bagi dia. Tu dah. Wak mari kaedah ni. Kenapa dapat nampak Allah Taala? Fa innallaha ta'ala, kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maujudun, ialah zat yang ada. Kalau gitu kaedah dalam Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pakainya apa? Wa kullu maujudin yumkinu ru'yatuhu. Dah.
Badan bermula tiap-tiap yang ada tu. Tu mungkin oleh dilihatkan dia. Nah. Kullu maujudin yasihu an yura. Nah, tiap-tiap benda ada tu sah untuk dilihat. Walaupun tak dapat lihat secara langsung, sekarang ni tak dapat lihat, tapi sah untuk dilihat. Maka Allah Ta'ala tu satu daripada yang ada. Sifat-sifat dia pun satu daripada yang ada ke? Maka kita harus dapat nampak zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala ni sebagai dalil lah ni. Wujuhun yawma idzin nadirah. Wajah-wajahnya orang mukmin pada ketika itu, pada hari akhirat ni. Nadiratun. Cerah cuaca. Wajah tu bukan mana muka saja dak lah. Min itlaqil juz'i ay wajhung lah ni. Wa iradatil kulli ay jasadu. Min itlaq daripada menyebutkan wajah tapi nak cerah ni semua sekali tubuh dia. Tu bukan duk wajah saja putih. Nah, abading wajah putih, muka putih, tangan hitam. Berat. Nah. Berat gitu. Tak lah, muka semua sekali tubuh badan, kerana bukan melihat tu dengan muka saja. Nampak Allah tu bukan hanya dengan butir mata saja. Seluruh yang ada daripada tubuh orang mukmin yang diberi peluang oleh Allah Ta'ala, anugerah oleh Allah Ta'ala akhirat kelak untuk dapat nampak zat dia, maka dapat nampak dengan seluruh apa yang ada di tubuh badan orang mukmin tu. Rambut, sedap laku, lazat, dapat musyahadah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hingga seluruh tubuh orang mukmin itu cerah cuaca. Cemerlang. Nah, putih, sepuh. Sinar, bersinar-sinar, bercahaya. Itu makna nadhiratun. Ila rabbiha naziratun. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya orang mukmin itulah naziratun. Apa? Nampak dengan, tengok dengan makna nampak Tuhan kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Dah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam Quran sebut. Nah, tu dalil kat tu. Tu. Nah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka husna tu apa? Lilladzina, bagi orang mukmin tu ahsanul husna, sebaik-baik. Tu bagi mereka itu sebaik-baik, bagi mereka itu husna. Apa husna? Ai al jannatu wa ziyadah an-nazaru li wajhihil karimi. Itu orang panggil tafsir jumhur mufassirun. Nah, cuba buka dalam Quran tengok surah Yunus. Ulama tafsir lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, atau makna husna tu orang panggil al jannatu wa ziyadatu. Nah, iaitu dengan makna an-nazaru ila wajhi ay li zatihi al-karimi. Nah, dapat nampak zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Tu. Habis. Fayarawnahu, maka melihatlah mereka itu orang mukmin tuhu akan Allah Ta'ala bil absari, dengan segala mata-mata penglihatan, bi ghairi kaifain, tapi dengan ketiadaan melihat, dengan ketiadaan kaifiat. Bukan buka mata celak duduk depan ini, bukan. Tak ada kaifiat. Tu apa? Yaral mu'minuna bila ghairi kaifin wala hasrin. Dalam syair. Apa? Dalam syair apa? Badiul ma'al amali. Badul amali ke apa, tengok dah. Nah. Yarahul mu'minuna bila ghairi kaifin wala hasrin. Nah. Fayansawna an-na'ima idza ra'awhu. Faya khusrana ahlil i'tizali. Gitu. Yarahul mu'minuna bila ghairi kaifin wala hasrin. Melihat akan dia oleh orang mukmin tu dengan ketiadaan kaifiat. Lepas tu fayansawna an-na'ima idza ra'awhu, maka lupalah mereka itu apabila melihat akan dia Allah Ta'ala. Faya khusrana ahlil i'tizali, maka alangkah ruginya bagi puak-puak Mu'tazilah. Kenapa? Kerana mereka tak dapatlah nikmat ni, kerana mereka i'tikad kata tak dapat nampak zat Allah Ta'ala.
Tu lagi pula kata Ibrahim Al-Laqani, wa minhu an yanzara bil absari, dan setengah daripada perkara yang haruh pada akal tu an yunzara bil absari, oleh bahawa melihat dengan segala mata-mata kepala. Yang ini melihat dengan mata-mata kepala dia akan Allah Ta'ala. Lakin bila kaifin walan hisarin, akan tetapinya dengan ketiadaan kaifiat dan ketiadaan sakat. Tu dapat. Tak ada kaifiat. Buka-buka mata tengok duduk depan. Kalau tengok gini memanglah duduk depan lah Tuhannya. Dah. Bukan Tuhan duduk depan, bukan Tuhan berjihad. Nampak Tuhan kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Ingat baik. Duk mana tu? Orang panggil makna ru'yah ataupun an-nazaru au ru'yatu tu dengan makna idrak. Tengok dalam kitab syarah Kharidah Bahiyah. Tengok dalam tu. Dalam tu ada hurai tu. Makna ru'yah au nazaru tu dengan makna al-idrak. Makna nampak, melihat Tuhan nampak. Itu maksud. Melihat Tuhan ni maknanya nampak Tuhan kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Tak ada hal lah. Nampak tak perlu jihad. Di dunia ni ada benda kita tengok serta tak nampak. Ada tak? Ada tak? Kita tengok tak nampak. Bawa kereta, degung masuk lubang. Abang dia tak tengok kalau lubang depan. Tengok dah tapi tak nampak. Tengok tapi tak nampak. Ada benda kita tengok tapi tak nampak. Rosa apa terbang tu. Mana tengok-tengok? Tak nampak apa? Tu. Tengok tak? Tengok dah tak nampak. Tengok tapi tak nampak. Ada tak benda lah ni yang kita tak tengok tapi nampak? Ada tak? Ada tak? Kita tak tengok tapi nampak. Ada tak? Tak ada. Mana tak ada. Gajah kepala 10. Pejam mata. Gajah kepala 10. Bubuh kepala dia kat 10 butir. Nampak. Tengok tak? Tengok tak? Mungkin di zoo nampak ada gajah kepala 10. Tak tengok. Tapi nampak tak? Nampak. Jam mata khayal kita nampak. Ada. Umpama mimpi dalam mimpi. Jangan umpama mimpi dalam mimpi. Jagalah. Akhirat esok jaga. Jadi akhirat esok Allah Ta'ala buat kita tu dapat nampak Allah Ta'ala tanpa perlu kita tengok. Tengok depan kau tengok kiri apa Tuhan nak beri nampak Tuhan. Tak apa berhajat kita tengok. Tu sebab tu bukan harus bagi kita, harus bagi Allah Ta'ala nak memperlihat, nak mempernampakkan zat dia untuk kita. Jadi sebab itulah dalam syurga pun boleh nampak Tuhan. Bukan Tuhan dalam syurga dak. Syurga 7 tingkat 7 level tu bukan kata kita nak tengok Tuhan kan. Pergi syurga Khidir. Mari kita tengok Tuhan. Bukan gitu. Duk dalam syurga mana-mana, lapis mana. Apa kalau dah Tuhan nak kurnia dapat nampak situ. Tuhan duduk dalam syurga kan? Tak. Nampak Tuhan dalam syurga, bukan Tuhan duduk dalam syurga. Gitu dah sini. Nampak Tuhan dalam syurga, bukan Tuhan duduk dalam syurga. Nampak Tuhan kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Lah gitu. Nampak tak? Jadi kalau orang tak faham tu dia duduk bengok tu, dapat tengok Tuhan, dapat lihat Tuhan. Lihat dengan mata. Mata duduk depan, tapi Tuhan tak tepat. Bengok dah aku tak boleh. Ni gila punya akidah ni tak ada. Bukan punya akidah tu gila, mu tak faham. Lihat tengok situ bukan dengan mana lihat tengok gini bukan. Mu pejam mata dalam syurga, bukan Tuhan nampak Tuhan nampak. Jadi tengok dengan makna nampak. Ar-ru'yatu wan nazaru bi makna idraki. Gitu. Faham molek? Tu mana tu? Dalam kitab Syarah Kharidah Bahiyah. Dulu masa saya ngaji sebelum pergi Mesir dulu pun memang tak tahu. Dengar Ustaz Aziz duk syarah gitu. Ustaz Aziz ambil mana tengok dengan makna nampak. Tengok mana nampak. Kita ada ayat rujuk kita bila ngaji Mesir, siapa masa kita ngaji tak Kharidah Bahiyah dengan awal benang ujung belakang tu. Sini jom buat tempat. Jadi sebab tu kita jangan gaduh tik tu budak sini. Tu boleh kitanya. Tak bukan tak ada tempat sandar tapi kita tu tak jumpa lagi. Kalau kita rajin study jumpa cepat sikit, tapi kalau kita jenis malah harap ketuk guru baca bahawa kita nak ngaji memang lambat lah. Apa saya lah
Nah, duk mesti tu. Nah, berapa tahun duk mesti tu baru ngaji tak qaridah dengan apa nak. Oh, hujung-hujung tu barulah ada bahas. Oh. Tadi ya. Dekat matan wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Nah, wajzim akhi bi ru'yatil ilahi. Tengok dalam kitab Syarah Qaridah Bahiyah. Bi ru'yah tu dia tafsir kau dia. Dia syarah. Ru'yah ai idrak. Lihat dengan makna nampak. Jadi tengok dengan makna nampak. Jadi nampak tak mestinya kena tengok. Nah, artinya kalau pejam mata pun boleh nampak kalau Tuhan nak bagi. Dah bukan hanya mata sahaja nampak Tuhan. Seluruh maujudat, seluruh benda yang ada di tubuh manusia tu lazat dapat nampak zat Allah Ta'ala. Hingga mana? Hatta tansa'anin ni'ami. Sehingga lupa daripada segala nikmat-nikmat yang lain. Fayansawnan na'ima idza ra'auhu. Maka lupa mereka itu orang mukmin akan segala nikmat-nikmat dari syurga apabila dapat nampak zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Tu. Ustaz, kenapa kita pergi jumpa rasul jumpa satu rasul ke satu rasul yang lain untuk minta syafaat? Kenapa kita tak pergi jumpa Rasulullah terus? Kita kan umat Nabi Muhammad. Tu. Hikmatnya banyaklah. Salah satu daripada hikmatnya Allah Ta'ala nak menzahirkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Nabi Muhammad berbanding dengan nabi-nabi lain. Mana nabi kita tu ada khususiyah aja. Jadi kalau pergi jumpa Nabi Muhammad lalu tak zahir lah. Nah, pakai Nabi Muhammad kata, "Analah, akulah ahli sana." Tak. Jumpa Nabi ada dulu. Kenapa? Allah Ta'ala yang bagi ilham, bukan kita sendiri yang nak pergi jumpa Nabi-Nabi tu. Cuba baca moleklah hadis. Allah Ta'ala bagi ilham kepada ru'asa'un nas. Dah lama sangat duduk di mauqif. Nah, pada mahsyar ni. Akhir kali Allah Ta'ala bagi ilham kepada ketua-ketua manusia ni. Kita ni tak jadi ni. Kali gini doa-doa direct ke Tuhan pun tak dapat apa ni. Kalau gitu kita kena pergi jumpa para Nabi. Kerana Nabi lah wasilah di antara kita manusia biasa dengan Tuhan. Maka tu jumpa siapa dulu? Tok ada sebab dia tu tok kita. Tu jumpa tok ada dulu. Lepas tu Nabi-Nabi ni izhabu ila ghairi. Gigi Nabi lain. Gigi Nabi lain. Nak kata umat ni penat nak cari Nabi mana? Akhir Nabi kita Muhammad SAW. Itu orang panggil nak izhar. Nak menzahirkan kelebihan Nabi Muhammad di atas Nabi-Nabi yang lain. Kalau kira Nabi Adam dia kata lalu lah. Izhabu ila Muhammad. Lianna Muhammadan ahluha. Kerana Nabi Muhammad tu lah ahli syafaat. Bukan kami. Tak. Nabi ada gini Nabi lain. Jangan aku tak saya aku pun ada masalah aku sendiri. Kita ayat lagi Nabi mana? Manusia tu diberi ilham. Pergi ke Nabi ni. Akhir baru Nabi Muhammad SAW. Kenapa tu? Nak mengizhar, nak menzahirkan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Itulah. Bila tu dapat nampak Allah Ta'ala tanpa kaifiat, bi ghairi kaifin, tanpa kaifiat tu. Bi ghairi kaifin ni, sebut tanpa kaifiat. Mungkin kena mengajilah pula ilmu makulat. Apa makulatul kaif? Baru faham apa makna kaif. Tak ada arah lah. Pokok hak besar-besar 2 ekor tu tak hafal lagi. Kalau tidak kita nak baca dah makulat. Nak baca mantik dengan makulat. Kita sabar sikit lagi dah. Mana? Kira tak? Kitab pun tak ustaz lagi dah. Ustaz lagi? Lagi untuk ustaz lah cepat-cepat sikit buat persediaan. Dalam kitab risalah mantik tu ada sikit makulat sikit tapi. Padahal bukan cara makulat dalam kitab mantik. Kebanyakan ulama mantiknya tak sebut makulat dalam ilmu mantik, tapi dalam kitab tu disebut sikit. Kerana makulat ni ilmu mustaqil, ilmu asing. Tapi dalam tu ada disebut mukaddimah bagi makulat sikit lah. Pentinglah baru kita sebut bi ghairi kaifin tu, reti lalu apa makna. Duk main ketiadaan kaifiat, tak ada kaifiat. Kau dia kaifiat baca Yasin ke mana? Tak ada hal lah. Maknanya kalau secara mudah kak tidak boleh di bagaimana ke. Buka mata duduk depan tu kaif itulah ke tu. Berjisim, jirim, bercahaya ke bulat gotel ke tu. Ada. Bila bi ghairi kaifin. Tanpa kaifiat. Dok belaka tu. Pas lagu mana? Tak reti tu. Orang dapat nampak, dia dapatlah reti. Tak dapat nampak, tak dapat reti. Bila tu yaumal qiyamati pada hari kiamat. Itulah ni dak lah. Itulah ni harus pada akal serta mustahil berlaku.
La ni ru'yatullah, nak dapat nampak Allah Taala ni mumkinatun, atau jaizul akli, nak jaiz pada akal, harus pada akal, serta mustahil pada adat. Dah. Jaiz pada akal serta mustahil pada adat. Mana mustahil pada adat? Tak berlaku lah. Tak berlaku. Sekira-kiranya tak berlaku kepada selain daripada Nabi kita Muhammad SAW. Berlaku juga pada Nabi. Sebab itu mustahil pada adat. Kerana mustahil pada adat ke wajib pada adat ke harus pada adat, sah menyalahi. Faham tak? Jadi di dunia ni lihat Allah Ta'ala, nampak zat Allah Ta'ala ni harus pada akal, mustahil pada adat. Kena gitu. Wajib aridi pada syarak, akhirat kelak. Wa yuhjabu anhu, dan didinding, dihijabkan daripadanya, daripada Allah Ta'ala tu al-kafiruna, oleh orang-orang yang kafir. Orang kafir tak dapat nampak Allah Ta'ala. Bapa tu tak dapat. Ustaz nampak Allah dalam mimpi tu mungkin ke? Mungkin. Itu cuba kita tengok dalam page saya, baca kitab Faridatul Faraid tu. Itu ada. Dalam kitab Faridatul Faraid tu, rasa-rasanya baru berapa minggu je baru. Betul. Lihat dalam mimpi tu pun, lihat dalam mimpi tu harus. Jadi siapa dia dakwa kata lihat Allah Ta'ala dalam jaga, kafir. Ijma' ulama kafir. Adapun lihat dalam mimpi, itu harus. Harus. Bahasa saya kita tengok dalam page saya tu, pengajian kitab Faridatul Faraid. Bahas tentang mimpi melihat Allah Ta'ala. Baik. Wa yuhjabu, dan dihijab, didindingkan daripadanya Allah Ta'ala tu al-kafiruna, oleh orang-orang kafir. Kenapa didinding daripada melihat Allah Ta'ala orang-orang kafir? Ziyadatan, sebagai tambahan, lahum, bagi mereka itu orang kafir, fil hasrati, dalam kerugian, wan nadamati, di dalam penyesalan. Memang orang kafir lagi menyesal akhirat. Sebab tu ya laitani kuntu turaba, celakanya kami ni, alangkah baik ni kami jadi tanah aja daripada jadi manusia. Nak tambah lagi atas penyesalan tu tak dapat nampak zat Allah Ta'ala. Jadi bukan semua orang dapat nampak zat Allah Ta'ala ni. Orang mukmin pun hak diberi pilih lah. Tu di atas qadar makrifat dia di dunia. Ada orang dapat nampak sekali ya, lepas tu tak nampak dah. Ada orang tak nampak langsung pun ada. Tapi dia orang mukmin ada. Ada orang dapat nampak sejam sekali, sehari sekali. 3 hari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Macam-macam ni. Ada orang dapat nampak nafas demi nafas Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Tinggi qadar makrifat. Qadar makrifat yang tinggi dengan Allah Ta'ala di dunia, qadar tu yang dapat kurnia, dapat nampak zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhirat kelak. Tu. Jadi dia sebut tinggi makrifat tu, jangan duk bayar macam Wan Hizang ke apa tu, lepak tu bukan tinggi makrifat. Tu tinggi maklipat dia panggil ni. Tinggi makrifat ni macam Nabi Muhammad SAW lagu mana? Tu pekak pecah tapak kaki hatta tatawarramat qadamahu gitu . Ya betul Babali. Betul. Babali kita sebut tu betul. Imam Hanbali mimpi Allah Ta'ala 99 kali. Kali 100 tu dia tanya Allah Ta'ala, apakah amalan yang boleh dekat diri kamu? Allah Ta'ala kata baca Quran. Sama ada faham ke tak faham tu? Dua-dua sekali. Tu. Sebab tu tarekah Quran tu paling besar. Almarhum Sayyidi guru saya, almarhum Tok Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Selain pada tarekah khasahnya ialah tarekah Ahmadiyah Idrisiyah, tarekah tu amaliyah aja Al-Quran. Ngaji Al-Quran dia bersanad lah. Dia apa? Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakabaru. Lepas tu Sayyidil Qura. Tu penghulu Sayyidil Qura, penghulu qori-qori baca Quran di Haramain di Mekah dengan Madinah tu, Syekh Hijazi. Syekh Hijazi itu sanak dia Quran. Tapi payahlah nak ngaji Quran dengan tok guru ni. Bukan pergi tu kak. Nak ngaji Quran boleh tak? Tak boleh. Itu masuk tu duduk dengar anak murid dia buat halakah, anak murid dia baca seorang SPP. Kita nak masuk ngaji kena tunggu. Orang panggil ngaji dengar. Ngaji ada dua tu ayat. Ngaji baca, ngaji dengar. Mula-mula kalau betul nak ngaji dengan Quran dengan tok guru, kena ngaji dengar dulu.
Dia tengok kita istiqamah kodok. Tiap-tiap hari mari. Siapa masa dia nak suruh kita tu daripada ngaji dengar ke ngaji baca siapa masa? Ya atas dia, atas tu. Baca. Tu start tu. Start boleh ngaji baca tu. Ada pun saya tak boleh. Ngaji dengar lah. Ngaji dengar tapi ngaji baca dengan anak dia. Ngaji baca dengan anak dia. Tidur di musalla dia kalau malam ngaji Quran kat. Tu ngaji dengar tu ambil wakah wasa ibtidak ayat dengan dia. Dhabit lah. Wakah sini apa ya ada wakah tu ngaji Quran. Jadi orang panggil amalan tarekahnya ialah baca Quran. Betul sungguh. Betul sungguh Imam Ahmad mimpi tu betul. Lepas tu tarekah khas saya tarekah Ahmadiyah. Tu pun dia tak talqin. Hatta tarekah Ahmadiyah ni pun tak dapat dengan tok guru dia, tok guru Haji Abdul Rahman Wakah baru tu. Dia dapat dengan tok guru Haji Ahmad Sijang ke di Negeri Sembilan. Anak murid hak paling bosu sekali dah dengan Syekhut Tariqah Ahmadiyah di Mekah iaitu Sayyidi Syafi'i Mekah. Orang panggil tok guru Haji Syafi'i Kedah pun panggil, tok Syafi'i Mekah pun dia panggil. Itu. Susahlah nak ngaji dengan mulah tok guru ni. Quran tarik tak boleh. Kalau orang nak ambil tarekah tak, dia pun tak tanya sifat 20 lagu mana, hukum akal ada berapa, memang itu. Rukun semaya ada berapa cuba baca sikit teh nak dengar. Memang gitu. Rukun qauli lagu mana, rukun qauli ada berapa? Cuba baca takbir sikit nak dengar. Cuba teh sikit nak dengar. Kalau sembilan ayahlah ya ngaji fardu ain dulu. Style gitu. Style gitu. Mula tok guru almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Tok Guru hak betul-betul dekat dengan hati saya lah tu. Setakat ni tak jumpa dah lah. Tok Guru seumpama dia setelah ketiadaan dia tak jumpa lah. Istiqamah mengajar, istiqamah beramal. Tu kalau ngaji dengan dia tu, aku ni jenis tolong kata ni. Kaya bah. Tapi tak, kalau ngaji dengan dia tu masa yang ngajar tu boleh jerit. Dia jerit masa janggut kita pun mengalir air mata juga boleh. Halus lah. Sebab dia orang wali tu tanda orang wali dia kecek tu daripada hati jatuh ke hati. For kita wala ni daripada kepala otak jatuh ke otak. Lepas tu lupa. Wajizim akhi bi ru'yatil ilahi agak kata ayah dia pula boleh jawab agak. Pakai wala pun kita juga. Beres lalu. Payah lah. Kita pergi Mesir tu tak jumpa lah. Tok Guru hak serupa dengan almarhum Tok Haji Abdul Hamid ni. Pak Suhamid Gunung ni. Mereka shibih-shibih sikit pun. Tok Guru kita babak adenan. Shibih dengan kuat mujahadah dia, akhlak dia. Tu nampak. Ni lama dah ni 2 tahun dah tak ngaji dengan Baba Nang ni. Baba Nang duduk tani tak boleh mari gini. Berat pondok kita ni. Suram. Tanpa cahaya. Cahaya lapu cerah, cahaya maknawi tu tak ada. Baik, singnya soal hal isabatul aini haqq. Adakah kecelakaan, kebinasaan, penyakit ain tu sebenar? Memang sebenar lah. Nabi SAW pun sabda, al-ainu haqqun. Gitu ya Nabi ayat ni. Bermula penyakit ain tu sebenar. Ain ni mana pandangnya mata. Tu. Ista'izu billah fa innal aina haqqun. Itu. Minta berlindunglah kalian dengan Allah kerana sesungguhnya penyakit ain tu ialah sebenar. Ada penyakit ain tu, jangan main dah. Dah. Masuk tahfiz lah mudah apa. Saya pun tahfiz juga dulu. Darjah 4, 5 ni tahfiz. Tahfiz Kelipuk. Tahfiz Wahabi. Tahfiz Darussalam. Tahfiz Darussalam. Tapi ustaz mengajar saya tu ahli sunnah. Anak Tok Guru Haji Abdullah Rantau Panjang. Nama Tok Guru saya tu Ustaz Abdul Muhaimin bin Tuan Guru Haji Abdullah Pondok Kata Panjang. Tok Haji Kata Panjang ni sahulah Al-Hafiz ahli sunnah kita, bukan Al-Hafiz ngarut ni dah. Dia kuat lawan mudir sekolah tu. Mudir tu Wahabi. Saya cerita itu kan.
Sebulan dua kali tu kita orang ni dibawa masuk ke tani ngaji dengan Dr. Jihad. Salah sebut itu Dr. Jihad, bukan Dr. Jahid Siddiq. Dr. Jahid Siddiq tu tarekat sini ni. Dr. Jihad. Pondok Ar-Rahmaniyah dengan Pondok Islahiyah di Naga di Tani. Masa tu ngaji dah Wahabi ni tu aduk. Masa tu untuk tahfiz tu aduk atas langit itu. Tapi muncul balik tu ustaz tahfiz kita ni brainwash. Mengaruk tu modem tu gila Wahabi tu. Tu. Adakah kebinasaan dengan penyakit ain, penyakit pandangan mata ni sebenar? Jin jawabnya na'am. Ya. Ya sungguh kerana Nabi kata sebenar. Wazalika ay wa bayanu zalika, dan bermula huraian kenyataan demikian itu li anna ba'dhan nufusi, kerana bahawasanya setengah daripada jiwa-jiwa manusia ni min sya'niha, daripada kelakuannya, wa khawasiha dan ketentuan-ketentuan jiwa ni, annaha bahawasanya iza nazar, apabila menilik ila syai'in, kepada sesuatu, nazara istihsani, akan tilikan yang menuntuti elok, wa ta'ajjubih, dan tilikan yang mencengangkan, yusabu, nescaya ditimpakan al-manzuru ilaihi, benda hak dilihat kepadanya, kepada al tu, wayal hakuhu, dan menghubungilah akan dia manzur tadi tu, benda hak dilihat tadi tu, ad-dararu, oleh kemudaratan. Memang. Tetapi lakin sungguh perkata ada lah benda tu, tapi lakin hazihin nufusu qalilatun jiddan lah. Akan tetapi ini jiwa-jiwa lagu ni sedikit sangat-sangat. Sikit sangat-sangat. Fala yang bagi, maka tidak sayugia lil insani, bagi manusia, an yashghala, oleh bahawa bersibuk-sibuklah afkarahu, akan pikirannya, bizalika, dengan demikian itu. Jangan duduk sibuk sikit-sikit, saya ni sikit-sikit penyakit, kena penyakit ain ni, padahal bahan COVID ni, sikit-sikit penyakit ain semua. Bukan jangan duduk sibuk sangat lah. Benda tu sebenar, tapi janganlah kita sikit-sikit kak penyakit ain ni sihir lah ni. Cara Melayu ni kuat benar sihir. Sikit-sikit sihir, sikit-sikit sihir, padahal yang nego malah nak apa. Orang main kedai kali order tak apa-apa lagi. Pas orang tinggal di kedai kata, siapa dia sihir kedai aku ni? Dia hok nego petai itu, lepas tu dok orang sihir kedai dia. Tu. Samalah, banyaklah kita orang Melayu ni. Layanan orang pergi kedai tu tak berapa nak layan mana. Dok pun terlebih layan sangat. Orang masuk tu tengok lalu. Ikut pak mana? Ikut takut orang curi ke mana. Ada juga yang gitu. Hok moleknya layanan kedai ni. Selamat datang ke kedai saya. Silakan masuk. Sudah orang pilih, orang panggil lah. Tanya berapa harga. Barulah kita pergi. Jangan duduk follow macam bodyguard tepi. Tengok. Ada juga gitu. Lalah kalau kata, apa mu ni sekabut aku, orang nak memilih barang tak boleh. Pun tinggal. Lepas tu dia pun duduk main dengan orang. Kedai aku kena sihir ni. Padahal dia tak pandang nego. Itu perangai. Maka jangan kita duduk sibuk sangat atau kena sihir ya. Memang benda tu ada sungguh. Tapi janganlah duk kepala otak kita duk fikir sangat atau kena sihir. Wayan subalah atas perkata yashghala. Fala yang bagi lil insani, dan tidak sayugia juga bagi manusia ni ayyan suba, oleh bahawa menisbahkan aksarama, akan kebanyakan barang, yusabu bihi, yang menimpa dengan dia barang itu, ila isabatil aini, kepada kecelakaan penyakit ain, kebinasaan penyakit ain, au ila sihri, atau kepada sihir. Jadi jangan tidak sayugia kita manusia ni sibuk sangat duk fikir pasal penyakit ain, dan tidak sayugia juga kita tu banyak sangat duk nisbah kepada penyakit ain, penyakit sihir. Kama seperti mana barang yaf'aluhu, mengerjalah akan dia barang tu, kasirun, oleh kebanyakan minan nisa'i, daripada orang Tino di kampung tok Syekh lah kalinya. Tapi orang Tino di kampung kita pun memang gitu ke? Sihir ni. Ada tu orang nak sihir demo tu. Tu. Orang Tino banyak sangat tu. Jadi sebab tu kalau orang jatuh duk sibuk sangat sihir-sihir ni, ya orang Tino.
Tu sikit-sikit sahih. Sikit-sikit sahih. Konspirasi lah apalah itu. Nah, orang panggil tak jalan atas kepala otak hak ria panggil ya. Tidak hidup dengan atas realiti. Sikit-sikit ajar. Sikit-sikit ini ada chip masuk dalam tubuh. Cuba letak gitu, lekat dak sudu. Mu ambil mu letak lesung, lekat lu mau peluh kat bengong. Ni jangan kata sudu. Itu tanda ada chip tu untuk mengawal kita manusia. Tidak kau bangang pun kepala otak lagu tu. Chip kepala otak apa buah dalam tubuh? Chip halus itu. Bubuh lah handphone mu pergi ke mana? Mu dak layar go tu lagi chip lagi. Jangan orang banyak ni ustaz-ustaz pondok kita pun ustaz-ustaz asam Jawa, aswaja asam Jawa kita ni banyak terpengaruh dengan konspirasi lah ni. Hari-hari duk zikir dajjal lebih pada zikir Tuhan. Ini mesti dajjal. Ini dajjal punya kerja. Dia nak siapkan itu ini. Tu. Sahih, dajjal ni kuat sahih ni. Jangan main-main. Nak. Macam-macam. Karut laga tu. Hiduplah di atas realiti. Di atas fakta dengan realiti. Jangan jadi macam retin. Sikit-sikit sahih. Li'anna zalika, karena demikian itu, karena bahawasanya demikian itu. Tuh. Demikian apa? Demikian banyak berfikir tu. Boleh atau banyak menisbah kau orang panggil apa hak mengena kepada diri dia tu ialah penyakit ain, penyakit sahih tu. Taisyun wa khiffatun. Mana apa? Gapo-gapo. Tu. Wa khiffatun sama juga. Khiffah tu maknanya cepat-cepat. Nak gaduh-gaduh, nak hukum gitu lah. Khifah. Dah. Ketergesaan. Gapo dah terjemah dia? Kecerobohan. Yalah agak tu. Maknanya apa? Gaduh-gaduh. Jadi cepat-cepat nak hukum tu. Tu sahih ni. Laju sangat. Tu perangai orang tin lagi tu. Sing soal kaifa tu'athirul ainu, bagaimana memberi kesan oleh penyakit ain ma'akauniha serta keadaannya penyakit ain ni al-tafa sehaluh-haluh ajza'il insani. Sehaluh-haluh daripada segala juzuk-juzuk bagi manusia. Wa adami ittisaliha, dan ketiadaan berhubunglah ia ain ni bil manzuri ilaihi, dengan benda hak dilihat kepadanya. Kepada benda itu. Tu kita tengok ke ada tak? Kita tengok tu tubik. Cuma lain lah mu tengok tu macam Superman. Superman kan tengok tubik warna merah kat atas kan. Boleh kata nampak ada penyakit ain tubik cuma sini. Ni tak ada. Tapi dikatakan itu penyakit pandangan mata tu. Macam mana tu? Bagaimana boleh kesan pandangan mata? Serta pandangan mata ni sehaluh-haluh daripada juzuk-juzuk pada manusia. Dan ketiadaan berhubunglah ia pandangan mata tu dengan benda yang dilihat kepadanya benda. Wa adami khuruji syai'in minha, dan ketiadaan keluar sesuatu pun daripadanya mata tu yattasilu bihi, yang berhubung dengan dia benda yang dilihat dia tu. Ke ada kita orang hak beramal apa? Dia tengok tu tubik cu. Hai. Elok dah sini. Tak ada gitu dah sini. Kau khabar kena. Kenapa? Iaitu ada beramal dia. Bila dia hak kena. Ada. Lagu mana? Jin jawabnya la mani'a, tidak ada sesuatu yang menegah an yakuna, oleh bahawa adalah li syai'il latifi, bagi sesuatu yang haluh ni ta'thirun qawiyyun, memberi kesan yang sangat kuat. Tak ada sesuatu yang menegah. Boleh je. Wala yushtaratu, dan tidak disyarat fit ta'siri, pada memberi bekah ittisalu, oleh berhubung. Tu tidak disyarat. Kalau orang panggil nak beri kesan tu kena berhubung. Tak disyarat lagu tu. Sebab tu penyakit ain tu walaupun tak berhubung, tak setuh, tak gapo, hanya semata lihat saja mak kena. Sah boleh. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi bekah. Betul tak? Tuhan yang memberi bekah, tak syarat berhubung. Fa inna, maka bahawasanya kerana bahawasanya kita nara, melihatlah kita ba'dhan nasi, akan sebahagian manusia. Siapa sebagai manusia ni? Min ashabil hayati wal iktidari, daripada orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu. Itu ashabil hayah ni mana orang-orang yang ada ilmu kebal, ilmu beramal, hayah. Wal iktidari, mana ilmu yang berkemampuan untuk bomo ke apa itu ini. Hak beramal lah senang-senang.
Itu makna ashabil hay'ah wal iqtida. Ya kita terjemah apa awak dia ni? Kawan-kawan. Kawan-kawan apa? Apa Yazid itu terjemah apa dia? Kawan-kawan. Sahabat-sahabat yang berketerampilan. Kawan sahabat-sahabat yang berketerampilan. Masya-Allah pakakuk akan atas tengok itu buruk sakit Bukan maksud gitu. Ashabil hay'ah wal iqtida ni mana orang-orang yang mempunyai ilmu beramal, ilmu kebal, ilmu hikmat gitu. Beramal isim Syriani, beramal kah 40. Kafaka rabbuka kam yakfika wa kafatun kif kafuha kakimina kana mungkalikan tukiru karaka kiri kaif kabidin tuki musakatan kallat lakal kalka kafaka rabbuka kafi kurbatu haya kau kaban kana yuki kau kabal falaka wa kafa billahi syahidan wa kafa billahi. Ya ada amalan tu. Ya tengok. Tengok gini. Lembek lalu. Ada. Benda itu bagi ashabul hay'ah wal iqtidar. Mana orang yang mempunyai amalan. Dia tak guru siapa je orang punya amalan sebab tu. Hak jenis-jenis hak tutup guru hak bekal-bekal kau itu bukan kosong tu dah. Bukan kosong. Ada barang. Tu orang Kelantan pakai ada barang. Mego bukan mego. Ada barang jaga je kat sini. Siapa Tuhan lah jaga dia. Dia tak cara benda-benda gini ni. Dia beramal ya. Tu. Allahu Akbar. Babo hafal kah 40. Baru baru tu. Kah 40 ada 2 3. Kah 40 jatuh, kah 40 tino semua saya terima lah. Saya tak beramal. Itu tak beramal. Isim Syriani, isim berhati. Isim bikhopi macam-macam kebanyakan itu saya dapat daripada Tok Guru Haji Muhammad Pendik, Tok Ayah Mak Pendik. Dia ni umur 100 lebih. Dia dengan Tok Kenali. Dia dengan Tok Kenali. Nak jadi ke rezeki saya boleh ngaji dengan Tok Ayah Mak Pendik ni sebabnya cucu dia tu sebestnya saya di sekolah Mahad. Jadi kita lagi ngaji dengan Tok dia. Tak ada dah lah ni musalla dia pun tak ada dah kata dia mau roboh dah. Ya musalla dia tu ilik kanan ni kitab-kitab, ilik kiri ni rokok penuh. Kotak-kotak rokok, katu-katu rokok. Sebab apa? Sebab orang mari duk ai tawar, aku mari suruh japiu bak kata. Aku duit kata tak payah tak share duit ni. 7 keturunan tak habis nak akal tu tak payah. Pagar apa? Rokok. Rokok yang ambil tak situ. Umur 100 lebih. 100 berapa? Kalau dalam IC tu umur 130. Kalau IC. Tapi kalau tidak IC panjang lagi lah. Tok Guru Ajillah lubuk tapoh dia panggil adik lah. Sebab dia tu surah dia tu Tok Kenali mari rasmi. Banyak dah kata. Saya ngaji nak ambil ilmu hikmah dengan dia tu tak sewi direct terus. Dia kena ngaji tauhid, ngaji fiqh. Dia ambil buat syarat lah. Ngaji durus tamim. Ngaji musalli. Padahal nak ambil ilmu hikmah. Banyak ilmu-ilmu hikmah dia je. Tok Ayah Mak Pendik. Dalam laptop saya ada gambar dia. Tok silap saya Ustaz Zaidi Abdullah ada pergi ambil serba Tok Kenali, sanak serba Tok Kenali. Habis situ. Mana dia? Baik. Fa inna kerana bahawasanya kita nara melihatlah kita ba'dan nasi akan sebahagian manusia min ashabil hay'ah wal iqtidari. Manusia setengah daripada puak-puak yang memiliki ilmu kebal, ilmu beramal, ilmu hikmat yang berkemampuan macam-macam lah. Iza apabila nazara melihatlah ashabul hay'ah tadi tu ila ahadin kepada seseorang. Melihat tu nazarul mughdabin akan sebagai lihat yang mengandungi kemarahan. Tilik dengan tilik kemarah. Tengok. Tengok tu. Lain macam dia tengok tu. Rubbama kadang-kalanya ya'tari mengenailah al-manzura akan benda yang dilihat ilahi kepadanya benda ad-dahsyatu oleh keterkejutan walirtibaku dan ketidaktenangan. Kacau jiwa makna tidak tenang. Dia tengok gitu ya, dia tak ada buat apa. Dia tengok ya. Oleh kerana dia tu orang panggil ada amalan dia tu. Dia tengok gitu ya, Pak Akil pun tak sedap duduklah. Contoh. Tidur tak jenerok. Mana habis dia tengok aku gitu dia.
Oh, sudah. Kabar-kabar bawa jadi sakit lah apa? Nah, ada? Ada ni. Ada. Wa qad yufdih, dan membawalah, mengakibatlah mana, dan sesungguhnya mengakibatlah, membawalah bihi dengan dia tu al-amru oleh perkara ilal halaki, kepada kebinasaan. Ma'annahu, serta bahawasanya lam yatasallah, tidak mengerasilah alaihi, di atasnya al-manzuk tadi, benda yang dilihat tu, fi zahiril hissi, pada zahir benda yang dikesan. Tak ada abadi duk jauh ya. Nah, apabila tengok ke akhir gitu tapi akhir tu jatuh sakit, lembek, rasa. Zahir tak ada apa dagi pok kau jetik ling, tak ada, tengok. Nah, tak ada, amalan kita ada. Nah, tapi mahal bedeng. Ngoruk tak ada. Kena siap masjid mondok boleh. Wala hasalah, dan tidak hasillah bainal mu'athiri, di antara benda, di antara yang memberi bekah, yang memberi kesan, wal muta'athiri, dan benda hak dia, benda hak apa muta'athir ni, bekasai itulah. Nah, ittisalu, benda hak yang memberi bekah dengan benda hak diberi bekah, gitu. Gitu. Wala hasalah, dan tidak hasillah bainal mu'athiri, di antara yang memberi bekah, wal muta'athiri, dengan benda hak diberi bekah, ittisalun wa masun, oleh berhubung dan menyentuh. Tak ada sentuhan, tak ada hubungan pun, tak ada antara, kita kata mu'athir tu abading. Nah, wal muta'athir tu okey. Nah, ketika abading tengok, abading orang beramal, ashabul hay'ah wal iktidar, ni dia tengok ke akhir tu gerak tu, tak ada pun orang panggil di antara dua tu berhubung, setuh budak. Nah, tubik kok. Sebab tu Superman tak hebat. Nah, Superman nak agak apa yang nak akak kereta kan, gitu, tubik merah. Oh, tak hebat. Nah, ashabul hay'ah wal iktidar ni, kita tengok gitu, tak tubik ke apa, terakak. Contohlah tu. Nah, wal magnitu, dan bermula magnet tu, yajzibul hadidah, menarik akan besi, ma'adami tisali bihi. Nah, serta ketiadaan berhubunglah ia magnet itu dengan dia. Nah, tak ada hubung magnet itu dengan tu al-muta'athir tadi tu, dengan apa? Al-hadid tadi tu, bihi bil hadidi. Wa adami khuruji syai'in minhu, dan ketiadaan keluar sesuatu pun daripadanya magnet, yujibu sudurat ta'athuri anhu, yang mewajib, yang memastikan akan terbaiknya, terhasilnya kesan daripadanya. Tak ada kesan daripadanya, daripada hadid tadi tu. Nah, tak ada keluar sesuatu pun daripadanya magnet, oleh perkara yang memastikan akan hasil bekasan daripadanya, daripada besi tadi tu. Balil umurul latifatu, bahkan segala perkara yang halus-halus ni, a'zamu atharan, ialah sebesar-besar segala kesan-kesan, minal umuril kathifati, daripada segala perkara yang bahasa kasak-kasak. Bahasa kesak-kesak ni. Fa innal umural jasimah, kerana bahawasanya perkara-perkara yang bahasa jasim, bahasa besar ni, bahasa benda perkara besar ni, innama tasduru, hanya sanya hasillah ia, jadi terbaiklah ia, minal iradati wan niyati, daripada kehendak dan niat. Sebab tu orang mengaji, orang beramal-beramal ilmu-ilmu hikmat ni, dia sebenarnya duduk di sini. Kuat tak kuat? Kuat tak kuat? Mu belajarlah ilmu gapo, diapis gapo, ramah besi, perlah besi, gapo, kalau duduk sini tu, yo jadi kau tak jadi. Nah, dia kena sini tu 100%, jadi. Dia mari di sini. Nah, dia tenung elektrik pak putus. Ia yakin jadi. Dia tengok siapa putus, boleh. Kalau tak jadi dak ni amalan ni, putus dak ni, tak putus. Mungkin siapa kiamat, 2 kali kiamat, tak putus. Bapa? Bukan mari sini. Nah, you kan dia ilmu gani ni mari sini. Ilmu hikmat, ilmu bom ke gapo ye sini. Tak orang mari minta tahu ustaz. Wak tahu ustaz. Jadi ke tak ni? Tak jadi. Kau sakit pula. Sini. Ini nak duduk sini, baca gapo? Bismillah gapo, kalau duduk sini kuat.
Tu baca kafaka rabbuka kam yakifa kafatun kif kafuha kakiminhum. Jadi, padahal tak ada kait telefon kam yakit. Jadi, bi khafil fillah bi latif fi sunillah bi jamil sitra dakhal fi kana fillah ta syafa'tu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biyahin ahilin ayashin ayat. Jadi, kalau sini iradah wanniya. Jadi yahsis itu. Kalau besar-besar ni memang daripada jiwa. Tu sebab tu yalah Allah Ta'ala berlakon ni kita kecek ni atas jalan adat dah. Orang kata syirik ustaz gitu. Mana? Benda duk kecek ni atas jalan adat. Adatnya orang hok kuat semangat jiwa dia ni memang dia boleh lawan. Tu. Memang dia boleh lawan. Dia boleh buat. Bagi kandak bagi jadi. Orang tua kata bagi kandak bagi jadi. Bagi kandak bagi jadi. Tu mana? Ini fa innal umura jasimata innama tasduru minal iradati wan niyati. Apa maksud dia? Bagi kandak bagi jadi. Orang tua kecek mudah. Orang Arab kecek manja sikit. Kerana sesungguhnya kau hok besar hebat-hebat ni hanya jadilah ia daripada niat, daripada kehendak dengan niat. Orang tua kata bagi kehendak bagi jadi. Wahuma dan bermula kedua-duanya iradat kemahuan dengan niat ni minal umuril maknawiyati, setengah lagi pada kau bahasa maknawi. Betul tak nampak maknawi ni benda tak nampak, faham tak? Benda tak nampak atas kepala, bukan benda hissi. Benda tak nampak. Fala yustaghrabu, maka tidak dipelik hina idzin ketika itu antu asira oleh bahawa memberi bekahlah al-ainu oleh pandangan mata penyakit ain ni fil manzuri pada benda hak ditidik ilaihi kepadanya benda. Ma'alata Fatihah serta haluhnya ain ni. Haluh. Wa adam ittisaliha bihi dan ketiadaan berhubunglah ia ain ni bihi dengan dia al-manzur tadi benda hak dilihat. Wa adami khuruji syai'in minha dan padahal ketiadaan keluar sesuatu pun daripadanya ain tak ada. Maka tak pelik tak? Pelik apa? Dia tu haizin oi bekah jadi kena penyakit ain. Nak faham molek. Sedap dengar bab ilmu hikmat ni. Kes tajuk mulut kontroversi baru. Tajuk mulut tu memang kitab kontroversi bagi orang-orang tak tahu, orang panggil hujur pakar, adat budaya orang tua-tua. Memanglah. Baik, habis itu kemudiannya sing soal man afdalul umami jami'an ba'dal anbiya'i alaihimussalamu. Siapakah yang selebih-lebih daripada umat sekaliannya kemudian daripada para nabi alaihimussalamu. Jadi selepas Nabi kita Muhammad, para nabi lah hak paling lebih. Kemudian umat mana hak lebih setelah para nabi itu? Jin jawabnya afdalul umami jami'an. Selebih-lebih para manusia, umat-umat ni sekaliannya ba'dal anbiya'i, kemudian daripada para nabi, ialah al ummatul muhammadiyatu. Ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Adalah kalian itu dijadikan sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada manusia. Itu. Tu. Dalam Quran sebut gitu kah? Kenapa sebaik-baik umat ni kita? Kerana kita lah orang panggil litakunu syuhada 'alan nas. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ada Quran sebut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami menjadikan kamu manusia, umat Nabi Muhammad ni umat yang pertengah, umat yang hebat. Wasatan ni makna umat yang paling hebat. Kenapa litakunu supaya adalah kalian tu syuhada 'alan nas, menjadi saksi di atas sekalian umat-umat yang lain. Jadi nabi-nabi dulunya umat Nabi Muhammad lah akan jadi saksi bagi pihak nabi-nabi dulu. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan adalah Nabi Muhammad pula di atas kitanya sebagai saksi. Kita jadi saksi bagi nabi-nabi dulu. Nabi kita Muhammad jadi saksi di atas saksi kita. Itu. Maka kerana itulah kita umat Muhammad ni umat yang paling lebih, paling hebat sekali setelah daripada para nabi. Wa afdaluha, dan paling lebih sekali di kalangan umat Nabi Muhammad tu as-sahabatul kiramu, ialah para sahabat yang mulia-mulia. Memanglah sahabat-sahabat Nabi lah paling hebat sekali di kalangan umat Nabi Muhammad tu pula. Bukan sama taraf belaka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada
Dzalikal fawzul azim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang terdahulu dan yang mereka-mereka yang paling awal-awal di kalangan orang muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikutlah mereka itu akan mereka itu para muhajirin dan ansar bi ihsanin, dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum, meredalah oleh Allah Taala daripada mereka itu, wa radu anhu, dan meredalah mereka itu daripadanya Allah Taala, wa addalahum, dan berjanji baiklah bagi mereka itu oleh Allah Taala jannatin, akan syurga tajri yang berlarilah tahta, di bawahnya syurga al-anharu oleh sungai, khalidina fiha abada, kekallah mereka di dalamnya syurga selama-lamanya. Nah, banyaklah dalam Quran ayat-ayat lain yang Allah Taala cerita pasal sahabat-sahabat Nabi hak paling lebih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah itu. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Sesungguhnya telah menerima taubatlah oleh Allah Taala di atas Nabi dengan muhajirin dengan ansar. Nah, nak cerita kata sahabat Nabi ialah semulia-mulia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahumul ladzi, dan bermula mereka itu sahabat tu siapa? Wahumul ladzi, dan mereka itu sahabat allazina, ialah orang yang ijtama'u, berhimpun mereka itu binabiyina, dengan nabi kita alaihi salatu wassalamu, wa amanu, dan berimanlah mereka itu bihi, dengan dia, dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat. Nah, wa mata ala zalikal iman. Nah, ada mati di atas demikian itu sahabat. Wattaba'u, dan mengikutlah mereka itu an-nura, akan cahaya. Cahaya sini Quran lah. Unzila, yang diturunkan ma'ahu, sertanya serta Nabi Muhammad SAW. Wa afdaluhum, dan yang selebih-lebih di kalangan sahabat tu pula siapa? Tadi selebih-lebih di kalangan umat Muhammad tu sahabat. Di kalangan sahabat tu siapa pula lebih? Al-khulafaul arba'atu, ialah khalifah yang empat. Mana khalifah yang empat? Iaitu Abdullah bin Abi Quhafah, pertamanya Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah. Yang keduanya Umar bin Al-Khattab. Itu Abul Hafs Al-Faruq Umar bin Al-Khattab. Yang ketiganya Abu Abdillah Dzunuraini Utsman bin Affan. Yang keempatnya ialah Abul Hasan Al-Murtada Ali bin Abi Talib. Itulah orang panggil sahabat Khulafaur Rasyidin, itu Khulafaul Arba'ah. Itu selebih-lebih di kalangan di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Habis itu. Asing soalnya mal Isra'u wa mal Mi'raju. Apakah dia Isra' dan apakah dia Mi'raj? Jin jawab al Isra'u, bermula Isra' tu huwa ialah sairun Nabi, perjalanan bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalamu. Perjalanan gimana? Min Masjidil Makkah, daripada masjid di Mekah. Min tulib tidai. Ilal Masjidil Aqsa, hingga kepada Masjid Aqsa. Fil kursi, di Baitul Maqdis. Bila tu? Fi lailatin, pada satu malam. Tu kita baca cepat-cepat sikit sini ni. Wa hadza, dan ini mana? Isra' ni. Perjalanan Nabi daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa ni. Sabitun, sabitlah ia, berlakulah ia. Kejaklah ia bin nasil Qur'anil Karimi, dengan nas Al-Qur'anil Karim. Mana? Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asra bi'abdihi, yakni al-jasad war-ruh ma'an. Itu maknanya. Memperjalanan malaikat dengan hambanya itu dengan jasad, dengan roh. Tu maka kerana itulah siapa dia mengingkari Isra', kafir dia. Kenapa? Isra' ni sabitun binasil Qur'anil Karim. Dia kata nak ada Isra', kafir lalu. Tapi kalau orang ingkar Mi'raj, dalalah, bid'ah dalalah. Tak sampai tahap kufur lagi. Tu kenapa? Lam yazkur, tidak disebutkan lafaz Mi'raj tu dalam Quran, tak ada disebut. Tapi makna Mi'raj tu ada disebut dalam Quran. Ada? Mana? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ini surah An-Najm ni, beberapa ayat ni menunjuk ada panggil berlaku peristiwa Mi'raj. Mana? Makna-makna ayat tu menunjuk berlaku peristiwa Mi'raj. Tapi perkataan Mi'raj ada tak? Tak ada. Dah. Maka sebab tu biasa kalau orang tolak Isra', kafir. Orang tolak Mi'raj, jadi bid'ah dalalah, mubtada'. Wal Mi'raju, dan bermula Mi'raj tu pula. Tu Isra'. Mi'raj tu pula apa? Huwa su'uduhu, ialah tu naik ia Nabi tu. Terangkat atau naiklah ia Nabi
tilkal lailata, pada demikian itu malam tadi itu, minal Masjidil Aqsa, daripada mula Masjid Aqsa ila samawati, hingga kepada langit-langit. Wajtima'uhu, dan berhimpunglah ia Nabi SAW bimala'il a'la, dengan orang-orang yang tinggi-tinggi, orang hebat-hebat. Mala'il a'la ni orang-orang hebat-hebat, malaikat-malaikat yang hebat-hebat, jiwa-jiwa yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi. Kenapa tu? Tasyrifan lahum, kerana nak memuliakan akan mereka itu mala'il a'la tu. Lahum ay li mala'il a'la bihi bin Nabi, dengan sebab Nabi SAW. Wa ikraman lahum, tu, dan mengikramkan. Mengikram ni nak terjemah mana? Mempermulialah. Tu. Wa ikraman lahu, dan mempermuliakan baginya Nabi Muhammad SAW. Nabi dinaik ke langit itu untuk memuliakan orang penduduk langit dengan sebab Nabi Muhammad SAW naik, dan untuk memuliakan Nabi juga. Kerana orang-orang yang duduk di bumi itu bukan semuanya boleh naik ke langit. Wa qad sabata, dan telah sesungguhnya telah sabitlah demikian itu Mi'raj tu bil ahaditsis sahihati, dengan beberapa banyak hadis-hadis yang sahih. Banyak hadis-hadis yang sahih. Tu. Kena cek lah hadis-hadis yang sahih lah. Wa hadza, dan ini Isra Mi'raj amrun mungkin. Perkara yang harus. Bukan mustahil. Ni ada sama orang duk ceramah Isra Mi'raj. Tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa Isra Mi'raj peristiwa mustahil pada akal manusia. Abah mu ajar ayat dia. Mustahil pada manusia apa? Mustahil apa pada mungkin. Mustahil pada adat ya, tapi pada akal mungkin. Jaiz, harus pada akal. Ada ustaz ceramah gitu tu, orang panggil ustaz tak lepas pada doa, pada doa. Ana hukum akal ya ada lagi. Tanya dia, ustaz akal apa? Akal Abu Lahab memang mustahil, akal Abu Bakar harus. Tu. Wa hadza, dan ini Isra Mi'raj amrun mumkinun, ialah perkara yang harus. Akhbara bihil, akhbara memberitalah, memberi khabarlah dengan dia ni. As-sadiqu, oleh yang benar. Apa yang benar? Nabi Muhammad SAW. Fayajibu, maka wajib hamluhu, oleh menanggung akan dia ala zahirihi. Kalau gitu as-sadiqu ni Nabi Muhammad pun pada majazinya, pada hakikatnya Allah Ta'ala sendiri mengkhabar. Allah Ta'ala sendiri mengkhabar. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka bila Allah Ta'ala as-sadiqu, yang mengkhabarkan berita tentang Isra Mi'raj ni, maka wajib oleh menanggung akan dia berita Isra Mi'raj ni ala zahir, di atas zahir. Tak suruh takwil lah. Wala yustaghrabu, dan tidak dijadi pelik mimman, setengah daripada mereka, sayyara, yang memperjalani at-tayra, akan terbang fil hawa'i, pada udara. Wa ja'alal kawakiba, dan menjadikan akan segala bintang-bintang ni taqta'u, pendek, biharakatiha, dengan sebab pergerakannya, fi daqiqatin masafatan, pada beberapa detik jarak perjalanan. Tak ada pelik. Tu kita lah ni pergi Mekah, tidak supaya dulu naik belayar dengan kapal layar berbulan-bulan. Berapa jam je. Pelik apa? Tak ada pelik. Sini. Tu. Sebab tu kalau orang mukmin zaman Nabi SAW dengar berita tentang kita lah ni naik kapal terbang pergi ke Mekah, tak ada pelik bagi dia. Amrun apa? Jaizun, amrun mumkinun fil aqli. Tu. Weh, pelik. Tak ada pun zaman kami. Mustahil benar, tak ada gitu. Mereka orang bodoh gitu. Tak ada pelik. Dah kita kalau ke depan masa lagi, panjang lagi umur dunia ni, ada orang boleh reka satu kenderaan senapah boleh pergi Mekah. Kita lah ni rasa pelik tak? Rasa pelik tak? Pelik. Tak ada akal ke? Alah pelik. Tak ada akal ke? Rasa pelik. Pelik tak? Pelik tak? Enggak apa nak pelik apa? Harus pada akal. Pelik apa? Zaman dulu ada tak terbang pergi Mekah ni? Tak ada. Orang zaman Mekah naik kapal layar bulan-bulan dah. Berapa bulan duduk atas kapal layar nak sampai Mekah. Kalau orang zaman dulu kapal layar tu dengar cerita orang kita lah ni pergi Mekah tak sampai bulan, berapa jam. Kalau orang dulu tu orang mukmin tak pelik. Ya. Tak pelik. Harus ada akal. Lagu tu pelik apa? La yaqta'uha an-nasu fi mi'ati 'amih. Tidak memutuslah akan dia oleh manusia pada apa? Mi'ati amin ni apa? Pada pada apa? 100 tahun. Betul
Dia boleh putus ke orang panggil pergerakan dia. Dalam beberapa masa yang sedikit pada jarak perjalanan yang tidak memutuslah dia oleh manusia pada 100 tahun. Tak ada pelik apa. Betul. Wa ja'alal kawakiba taqta'u bi harakatiha fi daqiqatin masafatan la yaqta'uha an-nasu fi mi'atim amin. Memang. Tu. Habis itu. Lepas tu apa tu? Wala yustaghrabu mimman sayyaras tayra fil hawa'i wa ja'al kawakiba taqta'u bi harakatiha fi daqiqatin masafatan la yaqta'uha an-nasu fi mi'ati amin ay yarfa'aha situ deh. Tu dan tidak dipelekkan setengah daripada mereka yang memperjalani akan terbang pada udara dan menjadilah akan segala bintang-bintang itu terputus dengan sebab gerakannya pada beberapa detik jarak masa perjalanan tidak memutus akan dia oleh manusia pada 100 tahun, ratusan tahun maknanya. Ayyarfa'a oleh bahawa diangkatkan ila sama'i kepada langit fi sa'atin pada satu saat. Habibahu akan nabi akan kekasihnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Allazi yang bermula kekasihnya tu istafahu, memilihlah oleh Allah Taala akan Nabi Muhammad alal anami di atas sekalian manusia makhluk yang lain. Fahuwa maka ia Allah Taala ala kulli syai'in di atas tiap-tiap sesuatu makhluk ni qadirun, dia zat yang maha kuasa. Wa bi kulli syai'in dan dengan tiap-tiap sesuatu tu khabirun, dialah zat yang maha mengetahui. Habis situ. Jadi nak cerita katanya tidak duk pelik. Kalau Tuhan ni ia boleh buat orang tu terbang di udara. Boleh memutuskan orang panggil perjalanan seorang pada jarak masa beberapa detik. Kalau kira-kira pada masa orang dulunya beratus-ratus tahun nak boleh ke siapa. Nak pelik apa kalau Tuhan buat naik Nabi ke langit pada satu masa? Itu cerita nak cerita. Kerana Allah Ta'ala tu maha kuasa. Itu. Habis itu. Sing soalnya hal yang fa'ud du'a udda'iyah awil mad'u walahu, adakah memberi manfaat oleh doa orang yang berdoa ataupun mereka yang didoakan baginya? Wa hal yasilu thawabu sadaqatil hayyi ilal mayyit, dan adakah sampailah oleh pahala sedekah orang yang hidup kepada orang yang mati? Iza apabila ahda menghadiahlah baginya bagi orang mati, zalika akademik itu doa, akademik itu sedekah pahala, zalika thawab. Habis itu. Kau tak ada tu? Ada? Wallahu a'lam. Situ deh. Tadi berhenti situ. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.